berkorban untukmu. Tetapi mengapa dengan tiba-tiba engkau membenciku? Hingga kau tergama, tidak sudi lagi memandangku. Oh, di mana sumpah setiamu dahulu? Oh sayang, seandainya suatu hari nanti hidupmu tak bahagia, itulah balasan sumpahan janji palsumu. Pada suatu waktu engkau bersumpah bahwa engkau ikhlas menyintaku, dan engkau berjanji akan setia padaku. Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Lawan FM, suara pesisir anda. Lawan FM, suara pesisir anda. Baik, Lawan FM, suara pesisir anda 10:01 pagi. Ya, dan hari ini kita bersama dengan kalau tu cerita pasal bola, sebenarnya apa bukan pula saja bola? Tadi cerita pasal bola sebenarnya. Oh, tadi. Tapi kebetulan pula hari ini kita punya tetamu merupakan salah seorang bekas pemain bola. Tengok dia punya fizikal ni pun menggerunkan. Kan. Awak yakin? Saya yakin. Awak yakin? Sebab saya sentiasa boleh, ini pemain bola ni. Kamu confirm. yakin? Ah, Kamu nanya. Kamu nanya. Okey. Terima kasih untuk anda kerana masih lagi bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Jam yang terakhir di Labuan FM dalam segmen Salam Padian. Seperti dijanjikan, jam terakhir ini kita ada bicara eksklusif. Ya, dan hari ini kita bersama dengan Inspektor Rainul Masad, merupakan pegawai penyiasat jenayah komersial IPD, Ibu Pejabat Daerah Wilayah Persekutuan Labuan. Dan selamat pagi kita ucapkan kepada Tuan Rainul. Apa khabar tuan? Apa khabar tuan? Selamat pagi. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan. Okey tuan, saya nak sebelum kita nak cerita pasal jenayah cyber ni, kita nak berkenalan lah. Saya sangat suka sebenarnya nak berjumpa dengan terutama sekali atlet pemain bola sepak ni. Jadi tuan pula diri. Tidak, sebelum saya betul-betul nak tanya ni tuan. Tuan dulu merupakan salah seorang pemain bola sepak tuan Ya, saya pernah main dengan PDRM musim 2019. 2019. Posisi tuan? Saya last main, saya sama defend. Itulah saya dah agak memang defend. Kalau muka gerun defend tu. Striker nak pergi memang tak pergi dah kalau saya. Tak apa, tukar sub. Macam tu. Okey, dan hari ini kita akan berbicara mengenai jenayah siber tuan ya. Ya, betul. Jadi seperti biasa, sebelum kita nak orang kata bercerita panjang lebar mengenai jenayah cyber ni, mungkin Inspektor Rainul boleh orang kata perkenalkan diri kepada rakan-rakan pendengar kita. Dah berapa lama di Labuan, unit mana sebelum ini. Silakan tuan. Okey, boleh. Nama saya Inspektor Rainul bin Masad. Saya berasal daripada Kota Marudullah, orang Sabah. 2015 saya posting di Kedah sebagai pegawai penyiasat jenayah. Lepas tu saya 3 tahun lebih saya di Kedah. Saya posting sebagai risikan operasi, saya pernah posting lah. Lepas tu saya balik KL di Gombak dalam setahun macam tu lah. Saya buat kerja pegawai penyiasat juga. Lepas tu saya masuk pelapor main bola lah. 2019 sampai 2020. Saya main bola dengan PDRM satu musim. Lepas tu saya pindah di Bukit Taman, di cawangan risikan operasi Jeep Bukit Taman lah. Jabatan Integriti Pematuhan Standard. And then bulan 7 tahun lalu saya pindah di Labuan sebagai pegawai penyiasat komersial. Itu perjalanan gitu. Ya, kan. Dah kenal dah? Dah tahu dah? Dah boleh nampak dah? Tuan, nanti boleh import tak main bola dengan tim Boleh. Nanti kita di belakang boleh. PM tepi nanti. Sekarang ni kita nak beri tumpuan topik kita yang sebenarnya hari ini iaitu mengenai jenayah cyber ataupun jenayah cyber. Jadi sebagai permulaan, mungkin Tuan Inspektor boleh kongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita apa itu sebenarnya jenayah cyber. Silakan Tuan. Okey, jenayah cyber merupakan
dia merupakan perlakuan jenayah penipuan lah, yang menggunakan sebarang jenis peranti elektronik melalui sambungan perkhidmatan internet yang membolehkan sesebuah perlakuan jenayah dilakukan secara individu ataupun berkumpulan. Penipuan internet ini dilakukan dengan memberikan kenyataan palsu daripada penjenayah. Jenayah yang dilakukan dialah maya lah. Jadi kita tahu alam ini tidak terbatas. Ya, So betul. semua orang kita emang tahu lah. Sekarang ini kita berdepan dengan komunikasi yang tiada batas ya. Ya, Betul. Jadi itu mengenai jenayah cyber. Jadi setiap hari orang kata kita nak menggunakan internet sebagai satu keperluan dalam kehidupan kita. Jadi memang kita sangat-sangat terdedah. Sangat betul. Sangat terdedah. Betul tuan, betul. Jadi orang kata terleka je sedikit, kecuaian berlaku sedikit, kita akan menjadi mangsa. Ya betul. Dan yalah sekarang ni pun banyak sebenarnya kategori-kategori Betul. jenayah siber ni tuan. Jadi mungkin tuan boleh memberikan sedikit perincian kategori ataupun jenis-jenis jenayah siber ni yang tuan boleh kongsikan. Silakan tuan. Kalau di Labuan ni apa yang saya nampak lah, dia lebih kepada satu Macau scam. Macau scam ni panggilan yang menyamar sebagai LSDN, pegawai mahkamah. Ini yang membuatkan orang banyak rugi lah. Kalau di Labuan ni rekod yang paling banyak rugi adalah RM200,000 lebih amount tu. Yang lain kita tidak kira lagi yang amount RM70,000, RM80,000. So ini adalah yang di antara yang paling famous lah ke Labuan ni, yang apa yang kita terima report hari-hari. Selain tu pinjaman online ni. Pinjaman online. Kita tidak tahu kesahihan pinjaman online tu, tapi orang buat. Betul. Orang buat. Betul. Bila orang buat, and then pulangan tu dia tak berbaloi lah. Kadang-kadang kita pinjam dalam RM400. Betul. Lepas tu kita dapat cuma RM150. Kita kena bayar pula RM5,000. Kalau kita tidak bayar, gambar yang kita bagi itu dia akan viralkan dengan orang yang terdekat kita. Itu masalah dia. Oh, itulah dia. Saya pun ada baca tu di Labuan seorang pesara rugi sampai RM70,000. RM200,000 yang tertinggi lah. Itu antaranya lah. Oh, banyak Shima Maknanya bukan sedikit Bukan lah sedikit jumlah jumlah. kerugian ni. Untuk makluman, saya rasa tahun-tahun lalu saya pernah dapat daripada artis sendiri ada satu juruteras ini. Ini pasal pelaburan online. Pelaburan online. So mana-mana pelaburan yang diiklankan di Telegram tu jangan percaya. Semua scam. Okey, itu antara kategori jenayah cyber yang ada ketika ini. Dan di Labuan yang paling banyak sekali Macau scam tadi Macau scam. Tuan katakan tadi. Macau scam. Kita nak tahu juga macam mana faktor ataupun apa faktor yang boleh menyebabkan berlakunya jenayah cyber ni? Adakah terlalu mudah sangat nak melakukan jenayah ke apa ke kan? Tak risau ke? Sebenarnya kalau apa yang saya tahulah, bila kita temuduga orang-orang jenayah bangsa ni, dia macam melayan tau. Dia melayan. Bila dapat panggilan tu, dia layan panggilan tu. And then bila dia layan, and orang tu convince dia untuk benda yang penipuan tu, dia percaya. Sekarang ni kita kena tahu SOP polis dengan mahkamah semua ni. Kita tak berurusan secara online. Kita urusan semua bersemuka. Bukan online. So mana-mana individu yang menyamar sebagai polis and then panggil kamu melalui online, telefon kamu ada kes ini, jangan percaya. Itu semua penipuan. Jadi ready. Lepas ni kalau tiba-tiba ada terima panggilan daripada Balai Polis Labuan, bukannya tak, saya KBR telefon saya tak angkat kadang-kadang tidur kan. Saya jarang angkat call yang saya tak kenal, kecuali kalau dia WhatsApp saya akan call balik lah. ini maknanya mudah percaya lah ni. Jangan mudah percaya. Mudah percaya dan mudah berkongsi maklumat dia tuan ya. Betul. Kan, Ada juga yang bagi tahu, dia cakap kena pukau, tapi bagi saya pukau tu dia tak masuk akal sebenarnya. Punca dia sebenarnya kita melayan. Kita melayan orang yang kita tidak kenal, and then kita berani bagi detail kita, macam gambar, IC. Jadi itulah Shima Dan terkadang tu kan yalah yang diorang target ni memang yang cepat panik. Betul. Bila dengar ni warga emas diorang punya target ni, sasaran mereka ni. Antara sasaran kebanyakan yang kes di sini sasaran dia golongan macam mana tuan yang dia nolak? Okey, kalau ikut sasaran ni saya rasa kalau warga emas ada kurang, tapi Kurang pula. orang-orang yang berpendidikan macam doktor, cikgu, Ready? jurutera. Kebanyakan mereka ni yang kena scam. Kita tak tahu kenapa, apa punca orang boleh kena scam. Sedangkan kalau ikut daripada segi pendidikan, dorang ni tinggi tau. Betul. Doktor, cikgu. Di Tapi sini kebanyakan yang kena Mudah pula mudah tertipu. tertipu.
mungkin diorang punya modus operandi itu sangat terperinci lah kot. Daripada Mungkin secara skema-skema salah ni kan. kita punya mungkin ada sedikit kita tahu kita macam mana data-data yang pengguna ni boleh diorang perolehi. Betul. Sebab saya jarang kena call lah juga. Ada juga nombor-nombor yang kita tak kenal tapi tak angkat. Ada kalau nombor, kadang-kadang kalau nombor tak kenal memang saya tak angkat lah. Itu salah satu Salah satu lah kan. Yes, langkah untuk kita ni lah. Tapi kalau dia call saya pun dalam akaun memang tak banyak pun kan. Dalam RM20-30 je. Memang saya memang tak simpan duit banyak kan. Itulah dia Sima itu jenayah cyber. Jadi pada mereka di luar sana tak kisahlah berpelajaran tinggi ke apa ke, yang paling penting langkah proaktif atau proaktif perlu diambil untuk membantras. Jadi kalau nombor tak kenal jangan layan. Kalau apa-apa urusan kewangan tidak akan melibatkan agensi-agensi seperti PDRM, mahkamah, tidak ada transfer online, semuanya bersemuka. Kena ingat tu ya. Janganlah terus-terus percaya dapat panggilan ini kena ni bagi maklumat semua. Janganlah macam tu ya. Okey, tapi kita akan berehat seketika. Banyak lagi kita akan sambung selepas ini. Mungkin ada lagi tambahan-tambahan daripada Tuan Inspektor kita mengenai topik kita hari ini, iaitu jenayah cyber. Jadi jangan ke mana-mana, kita berehat seketika, terus dengar Labuan FM. Suara pesisir anda kembali selepas ini. Inilah Bicara Eksklusif. Baru awal bulan, hilang separuh simpanan. Belum ujung bulan, aku dah rasa keuntungan. Nak teruskan hidup, terpaksa ku kerja part time. Habis semuanya kau bedal online. Ku berpusing, pening, kepala pun naik rungsing. Lihat itu, ini semua mau kau miliki. Ku berpusing, pening, kepala pun dah naik angin. Hanya kerana kau wanita yang ku cincin. Baru awal bulan, hilang separuh simpanan. Ujung bulan, aku dah rasa kempunan. Tak teruskan hidup, terpaksa ku kerja part time. Habis semuanya kau bedal online. Ku berpusing, pening, kepala pun naik rungsing. Lihat itu, ini semua mau kau miliki. Ku berpusing, pening,
cincin. Ya, berlalu ke langit dengan pusing. Memang pusing kalau dah jadi mangsa penipuan jenayah cyber melibatkan wang ringgit, bukan RM1, RM2, beribu-ribu ya. Beribu-ribu. Jadi untuk anda sekali lagi kena terus berhati-hati dalam menerima sebarang panggilan, Betul, kan? betul. Ya. Janganlah layan panggilan telefon tidak dikenali. Ya, Shima, betul Shima. Dan pada ketika ini kita bersama dengan Inspektor Rainol Masaat, Pegawai Penyiasat Jenayah Komersial IPD Labuan, yang telah pun berbicara mengenai jenayah siber tadi. Jadi sekarang kita akan teruskan lagi dengan soalannya tuan. Ya, jadi mungkin tuan boleh terus kongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita nak tahu jugalah bagaimana dengan statistik kes jenayah cyber di Labuan ini tuan. Silakan. Okey, untuk statistik jenayah cyber di Labuan ni pada tahun lalu lah, tahun 2022, kita buka IP sebanyak 142 IP. Dia melibatkan tipu bersemuka ni kita buka dalam 11 IP. Paling banyak jenayah cyber 108 kertas siasatan telah dibuka tahun lalu saja. Untuk tipu ni dia melibatkan cyber lah, macam kau scam, penipuan semua penipuan online. Kita akan siasat di bawah section 420 Kanun Keseksaan tipu. Untuk akta jenayah komputer ni, dia melibatkan wang yang berkurangan dalam bank. So kita buka 4 kertas siasatan tahun lalu. So jumlah kertas siasatan yang kita buka adalah 151. Banyak juga tu. Banyak. Satu banyak. Banyak. Baru dari tahun lalu tu, yalah. Banyak. Banyak lah. Kan susah saya nak explain lah banyak dia tu. Kan Awak memang ada terkandung dalam ramai-ramai tu? Oh tak, saya belum lagi lah. Kalau tipu tu adalah tuan. Contoh kalau orang nak jual ni, kita nak bagi situasi lah tuan. Orang jual barang, dia macam post dekat Facebook, tapi kita dah main in, tapi sebenarnya itu dah tipu. Tapi kita dapat IC dia dan kita dapat nombor akaun dia. Itu macam mana tuan nak trace? Okey, yang macam ni. Kadang-kadang yang Facebook ni dia guna akaun palsu tau. Lepas tu kad pengenalan pun dia guna palsu. And then kad bank tu dia bukan guna kad bank dia. Dia guna kad bank orang lain. Kita panggil kedai akaun. So kita tahu kalau orang menipu ni, kita dia tak akan dedahkan diri dia. Betul. So yang kena pemilik my card akaun dengan pemilik akaun tu. Kita akan tuduh di mahkamah. Jadi contoh, saya dah dengar cerita juga tuan, sebelum kita ke soalan-soalan berikut ni, saya dengar juga kalau contoh penipuan tu pada jumlah yang contoh lah bawah 1,000 contoh, dia agak macam mana sukar sikit nak untuk didakwa ke macam mana tuan? Saya nak tahu untuk proses, sebab ada juga kawan-kawan yang kena ni. Jadi kita kena declare benda ni. Tuan ada kat sini kan, jenayah siber ni dia merangkumi, mencakupi pelbagai aspek. Jadi macam mana tuan? Contohlah penipuan tu tidak sampai RM1,000 contoh. Jadi macam mana, adakah pihak polis tetap juga akan dakwa di mahkamah kepada si pelaku atau macam mana? Okey, kalau kerugian melibatkan bawah RM1,000 ni, kita consider untuk buka tersebut atau tidak. Tapi kita akan laporkan akaun bank tu ke bank untuk disekat. So kalau melibatkan kerugian yang banyak, kita akan buka kertas siasatan. So macam begitulah dia punya proses. Jadi kita akan, tapi sekarang ni pun IPD sudah pun mengorak langkah dengan menyediakan satu platform. Kita boleh cari je lah untuk trace bank account tu dah ada berapa laporan. Itu benda tu dah ada sebenarnya dekat online. Saya selalu check sebelum saya transfer sekarang. Saya memang check dulu. Bagus Randy memang saya dengan Tuan Rainol memang macam ni ya. Berhati-hati dalam melakukan transaksi. Ya, betul Shima. Kenapa nanti kita tak jadi mangsa ni kan, nanti susah pula kan. Betul Shima. Okey, terus Randy, soalan kita yang berikutnya. Bercakap mengenai penipuan tadi sampai 141 kertas siasatan. Jadi apakah akta yang dikuatkuasakan tuan dalam kes jenayah siber ni? Mungkin tuan boleh kongsikan. Silakan tuan. Kebanyakan yang kalau jenayah siber ni kita akan buka di bawah section 420 lah. Kanun Keseksaan tipu. Lagi satu, untuk melibatkan kehilangan wang dalam bank, kita buka di bawah section 4-1 akta jenayah komputer. So kalau along online, kita akan buka di bawah section 52 APPW/506 Kanun Keseksaan. Untuk along ugutan yang punya elemen ugutan. Jadi kalau contoh sebelum kita ni kan,
kalau Along ni lah, Along ni pun dah banyak kes kan, bukan satu saja. Jadi kalau contoh akta tu, sabitan akta tu, apa yang ada dalam akta yang Along yang kanun keseksaan tu apa sebenarnya? Membawa hukuman seperti penjara sebatan atau mungkin tuan boleh kongsikan sedikit? Akta 506 ni dia berbentuk ugutan. Bila ada ugutan, kita akan proses hukuman dalam penjara lah, dalam 3 tahun ke atas lah. 3 tahun dan ke atas penjara. Okey. Shima jangan gugut saya. Saya boleh 506 tau. Ni jangan. Sebarang ugutan lah. Sebarang ugutan. Yes. Sebarang ugutan. Dia bukan jenis Shima je. Takut. Jangan takut. Sekarang saya dah faham akta. Hati-hati. Jadi jangan suka-suka main ugut-ugut sembarang-sembarang. No. Dah jelas tadi kan. Okey, sebelum kita nak mengakhiri bual bicara kita lah pada pagi ni. Yes, Shima. Nasihat tuan kepada rakan-rakan pendengar kita, warga Labuan mengenai jenayah cyber ini. Silakan tuan. Okey, nasihat saya untuk warga-warga Labuan, tolong jangan layan panggilan yang kita tak kenal. Kalau kita tahu tak kenal, janganlah layan, letak terus. Kalau itu sahabat kita, dia akan WhatsApp kita. Saya ini dia akan perkenalkan diri dia. Tapi kalau dia menyamar sebagai polis, pegawai mahkamah, tolong jangan layan. Yang kedua, jangan sesekali berkongsi kata laluan password kita. Itu adalah kita punya private, tolong jangan kongsi. Yang ketiga, kalau buat transaksi keuangan terbuka tu, sebagai contoh menggunakan wifi awam lah, yang diberikan di restoran tu, kena berhati-hati. Kadang-kadang melalui wifi awam tu pun orang boleh trace kita punya ID, password semua. Okay. Alright. Lepas tu tetapkan kata laluan kita lah yang paling kukuh, yang pastikan yang kita cuma kita yang tahu kata laluan tu. Lagi satu, berkenaan dengan TSC number ni. TSC betul. Jangan kongsikan dengan orang. Itu adalah milik kita, private. Tolong jangan kongsi. Bila kita kongsi, itulah masalah kita. Duit kita dipindahkan secara tiba-tiba. Jadi bila kita lapor di bank tak akan bertanggung jawab lah, sebab dia yang bagi TSC itu. Itu benda peribadi, kita tak boleh kongsi. So itulah dia penting tau kalau kita membuat transaksi. Ini biasa call kan, okey, ada dapat TAC number, ada, dia beritahu terus orang tu. Itu masalah dia Shima. Dia kena faham lah fungsi apa TAC tu sebenarnya. TAC tu mungkin bagi mereka cuma just nombor mungkin, tapi nombor tu yang bahaya tu. Sebab diorang kan cerita, okey sekarang ni, sekarang ada terima, ada SMS, sebutkan 6 digit nombor dia macam tu. Wah, macam tu saya berpengalaman pula kan. Tak dengar cerita kan. Macam saya boleh berpengalaman. Ada aku ni kadang buat segmen. Tak, ini kita berkongsi kan. Semoga kita tak terkena. Betul. Jadi sekali lagi, janganlah layan apa-apa panggilan telefon yang tidak dikenali. Betul. Kalau masih lagi ada rasa keraguan tu, pergi ke balai, cuba semak dengan balai, dengan bank ataupun agensi-agensi berkaitan untuk pengesahan. Double check orang kata. Yes, double check Shima. Lagi satu lagi. Boleh bos. Boleh. Untuk pelaburan online ni, melabur melalui Telegram ni, mana-mana iklan pelaburan ni tolong jangan percaya. Semua tipu. Orang boleh rugi 50,000, 70,000 tau dengan pelaburan online ni. Jangan percayalah pelaburan-pelaburan ni. Memang Pelaburan ya. Tapi kan semua kalau online semua menipu. Jadi kalau nak berlambur tu, pastikan kita ke tempat yang betul lah, yang disediakan oleh kerajaan kan. Kita ada yalah ISB dan sebagainya kan. Jadi ada macam-macam cara yang telah pun disediakan, merujuk kepada pihak bank untuk pelaburan yang terbaik. Itu lebih baik sebenarnya. Shima ya. Betul. Jadi kena berhati-hati selepas ni. Jadi sekali lagi, janganlah terima sebarang panggilan yang tidak dikenali. Jangan sebarang-sebarang juga nak serahkan kad ATM ya. Pinjam Randy nak pinjam kad ATM boleh tak? Tak boleh tuan ya. Maknanya kad ATM tu memang tak boleh nak pinjam sekejap pun tak boleh. Ramai yang jadi keledai kawan. Kita pinjamkan kad ATM dengan orang lain ni Punca dengan bayaran berlakunya 1,000, and then lepas tu dia tak bayar. Dia akan ambil kita punya kad ATM tu untuk gunakan untuk scam. Yang rugi kita. Sebab kenapa? Bila bank trace kita punya akaun ni terlampau banyak transaksi, dia akan block. Selagi kes tak selesai, individu tidak akan boleh dapat buka nombor akaun mana-mana bank pun. Dia akan blacklist. Rugilah Untuk keledai akaun ni, untuk yang orang yang meminjamkan nombor akaun ke pihak ketiga. So jangan sekali-kali ya jangan niat tu pun jangan ada terus. Kan tiba-tiba hari macam nak pakai duit lah, kita pinjamkan akaun lah. Jangan. Nanti kemudian hari anda yang menjadi mangsa dan anda juga yang akan menanggung akibatnya.
Jadi satu peringatan untuk kita semua lah ya. Semua, kita semua, termasuk saya, semualah yang ada. Betul. Yang mendengarkan, terima kasih. Dan sekali lagi kita cakap terima kasih kepada Inspektor Ainul Masaad untuk masa yang terluang ni. Ya. Dan semoga kita semua kita berjumpa lagi. Nanti InsyaAllah. main bola kat Padang kita akan jumpa. Tuan Ainul. Dan kita akan yalah, terima kasih kepada pihak IPD Labuan juga kerana memberikan masa yang terluang ini untuk sama-sama berkongsi mengenai jenayah siber yang pada ketika ini agak hangat juga diperkatakan. Ya Syima ya. Betul. Jadi apapun sekali lagi terus berhati-hati dalam sebarang transaksi yang kita lakukan. Nak melayari internet boleh je sekarang ni, tapi kena berhati-hati. Betul. Salah klik je Habis. That's it. Habis. Okay. Tapi saya nak kena klik lagu jugalah. Apa tu? Kalau tak habis lagi tu. Jangan. Kalau tak klik, saya pukul 10 lah. Saya 11. Kejong kita kat sini. Okay. Jadi apapun teruskan setia anda bersama kami di Labuan FM, Suara Pesisir Anda dengarkan. Salam Padian. Labuan FM terbaik menceriakan pagi anda. Takkan siakan dia, belum tentu ada yang seperti dia. Satu dunia tahu aku bahagia. Di hidup ini telah ku singgahi banyak